Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Berdendang hamba Tuhan bertepuk, Tuhan senyum di bibir hati berduka. Kasih diberi orang dijeling, orang terasa riba tidak terkira. Sudilah Tuhan nyanyi bersama alunan lagu kasih tak sampai. Susunlah langkah layu di muka, tanda di hati hai masih berdarah. Pantun berpantun Tuhan maaf dan sayang, berjual beli pantun Melayu. Walau di alun Tuhan guring dan sayang, luka di hati orang tak tahu. Kusulam kasih emas berbenang, orang bertaruh baiknya rupa. Walaupun kasih balas tidak berbalas, tidak kesal itu jadinya. Kusulam kasih emas berbenang, emas orang bertaruh baiknya rupa. Walaupun kasih balas tidak berbalas, tidak kesal itu jadinya. Wow. Cukup meriah. Ada lagi sikit. Wah, awak dah menari. Saya tak pernah menari hari ni. Okey. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua penonton Wanita hari ini. Apa khabar? Kita bersua lagi untuk siaran hari Sabtu hari ini. Nampak kehangatan. Kita bawakan warisan-warisan terdahulunya kan. Joget Zapin dan sebagainya untuk anda. Jadi terus kekal bersama saya dan Sugita hari ini. Terima kasih Niala Dance Theatre untuk pembukaan yang cukup meriah tadi. Kalau anda lihat Fatin dan saya pun bertemakan Nyonya Kebaya. Ini model kita buat hari ini. Awak nak buat satu pusingan? Awak cakap saya model. Saya daripada tadi asyik tengok je awak make up sebab cantik dia. Lain luar biasa hari ini. Terima kasih kepada stylist kita hari inilah yang mendandankan kita berdua dengan cukup cantik sama dengan tema kita pada hari ini. Jadi terus bersama kami sepanjang 1 jam ini sebab perkongsian hari ini memang sangat menarik. Betul, saya setuju sekali. Sebab mungkin hari ini kita nak santai-santai dan juga kita nak beri suntikan ilmu berkenaan. Mungkin kita tengok pemakaian ni biasa, tapi kita nak tahu apa sebaliknya. Mungkin boleh dikongsikan dengan tetamu kita kejap lagi. Okey, sebelum kita nak beritahulah mereka topik kita hari ini, Sugi. Kita nak kongsikan berkenaan 2 laporan utama yang boleh kita kongsikan dengan penonton kita. Iaitu kalau kita baca headline ni, APM Perak siap sedia hadapi air pasang besar. Sebabnya Fatin, dikatakan di Manjung kemungkinan susulan fenomena air pasang besar yang dijangka melanda sejak semalam sehingga Ahad ini. Tapi tidak mengapa, tak
tak perlu risau sangat sebab langkah-langkah keselamatan sudah pun mula diambil, rondaan sudah pun mula dibuat oleh APM. Tapi di sini kami nak memberi peringatan di mana jua anda berada, pastikan keselamatan diambil kiralah sebaik mungkin sebab musim hujan kan sekarang ni. Tadi pun hujan rintik-rintik sikit kat Shah Alam. Ada, saya pun ada hujan. Bila dah hujan tu menyebabkan traffic jam dan sebagainya. Jadi kena jaga diri, ambil masa dan juga jaga keselamatan anda. Okey, itu berkenaan dengan apa yang berlaku di Perak. Kita nak kongsikan. Ini mungkin ramai yang mungkin melakukannya. Yang mana kita tak tahu sebenarnya risiko minyak terpakai. Sugi selalu ni pakai minyak balik ke? Tak, saya tak pakai. Sebab apa? Kita nak bagi tahu penonton kita hari ini mana risiko minyak terpakai. Kan sekarang ni kalau kita tahu harga barang naik dan sebagainya, mungkin nak ambil inisiatif untuk penjimatan tu, kita guna lagi minyak yang kita dah goreng sebelum tu untuk kita masak makanan yang lain. Sebenarnya tak elok kerana apa? Dia boleh mengakibatkan kesan seperti penyakit hati, penyakit jantung, penyakit eczema dan juga Parkinson. Ini sebenarnya kita perlu titik beratkan, juga ambil sedikit pengetahuan berkenaan dengan laporan ini. Ya, kalau kita nak berjimat cermat boleh, tapi pada masa yang sama harus fikirkan kesihatan kita dan keluarga kita juga. Jadi pandai-pandailah kita buat apa yang patut kita buat. Kita berjimat cermat di orang kata makan sikit-sikit lah, bab yang kita boleh berjimat cermat. Makan sikit-sikit, saya tak pasti. Kan, boleh jaga orang kata badan juga kalau terlalu banyak minyak kan. Okey, itu berkenaan dengan laporan yang mungkin boleh kita kongsikan hari ini. Okey, Sugi, kita dah tengok dah. Sugi bawakan kebaya Nyonya Hijau hari ini. Kebaya Nyonya kan? Ya, betul. Dan juga saya dusty pink, warna pink lah kot kan. Kita sebenarnya ada banyak lagi perkongsian berkenaan dengan kebaya. Banyak sebenarnya kreativiti yang mungkin penonton-penonton dan juga mereka di TikTok kongsikan, dan ini kita nak kongsikan dengan anda penonton berkenaan dengan kebaya. Jom kita saksikan. Punya pacar, punya yayang, cantik begini, body seksi, pinggul bohai, kurang apa lagi? Masih saja abang nakal, mata jelatan, lihat jauh. Pernah terfikir tak? Orang kata kalau warna tu banyak sangat dekat pakaian kita, kita macam pokok Christmas bergerak. Tapi kan kebaya Nyonya boleh ada banyak sangat warna. Kadang-kadang baju warna lain, kain warna lain, corak lagi. Tapi cantik. Anggun bergaya dalam kebaya. Miss Ratu Kebaya Raya 2022 goes to Miss Ines. Dipersilakan Miss Ines, dan secara resminya Miss Amanda adalah pemenang tempat kedua bagi Miss Ratu Kebaya Raya 2022. Baik, penonton di rumah harus menjadi juri hari ini. Mungkin kalau saya dan Fatin masuk pertandingan Ratu Kebaya. Terbawa-bawa, baguslah. Jadi awak terus menang tanpa bertanding. Okey. Jadi kalau kita lihat evolusi baju kebaya ni Fatin, sehingga menjadi bukan saja sekadar baju yang cantik, yang memang ada orang kata detail macam intricate, sulaman ataupun kain yang dipakai. Saya rasa mannequin. Awak mannequin, awak jadi mannequin, tapi boleh dijadikan pertandingan. Itu antara tradisi yang kita nak bawa sehingga ke generasi hari ini kita sebenarnya. tahu yang mungkin dari zaman dulu sebenarnya kan kita tak pasti yang mana warisan itu sebenarnya memang asal usulnya daripada negara kita ataupun dari negara seberang ataupun mungkin daripada Arab kan. Kita mungkin akan bincangkan perkara ini dengan tetamu kita, tapi kita dah tahu antara trend-trend daripada kebaya ini semua sebenarnya dah diangkat banyak kreativiti sebenarnya. Boleh dipakai dengan seluar, dengan kain dan sebagainya. Tak apa, kejap lagi Sugi kita akan kongsikan berkenaan dengan evolusi kebaya. Betul. Kalau tak silap saya ada Barbie
doll yang berpakaian baju kebaya pun ada kan. Kalau mungkin ada anda di rumah ada Barbie itu, boleh anda tangkap gambar dan uploadnya di Facebook ataupun Instagram. Tag kami di WHR dan kami nak tengok juga. Atau baju anda berpakaian kebaya lah. Kongsikan dengan kita. Kat kami. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHR. Evolusi kebaya. Nak buat catwalk? Jom. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kebaya dikatakan berasal dari bahasa Arab iaitu kaba yang bermaksud pakaian dan ia merupakan pakaian pertama yang dipakai wanita Melayu pada kurun ke-15 Masihi. Sebelum kemerdekaan, pakaian tradisi bagi golongan wanita adalah kebaya pendek yang dihasilkan menggunakan fabrik nipis dan jarang iaitu kain kasar dan kasar rubia. Kebaya selalunya dipasangkan dengan sarung, batik atau songket dengan pelbagai motif dan corak. Selain itu, kebaya juga dikatakan menjadi pakaian rasmi buat golongan wanita terutamanya mereka yang tinggal di Pulau Jawa. Di samping itu, seiring peredaran masa, kebaya juga mengalami perubahan. Golongan peranakan yang berasal daripada Jawa telah menghasilkan kebaya nyonya yang menggabungkan unsur masyarakat Jawa dan Cina sehingga akhirnya baju kebaya nyonya ini menyebar dan terkenal di Melaka hingga ke hari ini. Meskipun industri fashion semakin maju dengan gaya moden, namun koleksi kebaya sememangnya tidak pupus setiap zaman. Keunikan rekaan kebaya membuatkan ia digemari oleh setiap lapisan masyarakat. Rekaan kebaya kini juga telah dimodenkan bagi menyelahkan lagi keayuan si pemakai. Boy, cantiknya. Saya baru penonton di rumah. Saya baru cakap ke Fatin yang sepatutnya kami bawa bakul rotan dengan payung, duduk dengan sunglasses. Baru nampak macam... Takut dah tak boleh bercakap pula nanti suruh kena pose je kan. Okey, baik. Kita nak bagi tahulah kan berkenaan itu antara laporan yang kita kongsikan. Mungkin ada yang sebelum ini tak berapa pasti. Dari mana sebenarnya kebaya ni? Kita memang nampak cantik je kan. Variasi dia punya rekaan dia. Kalau boleh dari dulu mungkin kebayanya besar-besar dan juga mungkin yang ketat-ketat sekarang ni mungkin mereka yang berhijab pun boleh juga mengenakan kebaya untuk apa-apa occasion kan. Okey, saya dah sempat baca komen-komen anda di Facebook. Jadi terus berkongsi komen anda, pujian untuk kami berdua yang anda berikan. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih. Okey, baik. Kita bersama dengan dua orang yang akan berkongsi lebih lanjut berkaitan dengan evolusi kebaya ni. Kita bersama dengan tim Fatimah. Mungkin ramai juga yang kenalinya sebagai seorang stylist kan. Apa khabar? Sihat. Cantik baju kebaya dia hari ini. Dan juga di sebelahnya Fatin. Kita bersama dengan Salikin Siddiq. Siapa yang tak kenal lagi seorang pereka fashion terkenal. Apa khabar Salikin? Baik, alhamdulillah. Baik. Ada 3 kebaya di sini. Awak adalah orang kata jurinya lah. Okey, kita nak bercakap mengenai evolusi kebaya. Mungkin kita boleh mulakan dengan Salikin terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya kalau kita melihat evolusi kebaya dahulunya? Kalau tahu Salikin mungkin dari dulu perkembangan dan juga rekaannya semakin orang kata berubah-ubah. Tapi asal-usul kebaya itu sendiri bagaimana? Dia sebab kita tahu kebaya ni kalau asalnya memang daripada orang kata research semua memang daripada Arab kan. Kalau kebaya labuh macam baju kurung semua tu, tapi kalau kebaya sinonim kita tahu daripada tanah Jawa lah kan. Daripada yang kebiasaannya kita tahu orang Bali dulu dia pakai kain batik sarung dan dia tutup dengan kebaya. After that lepas tu barulah kebaya memang sinonim dengan tanah Jawa dulu. Barulah melebat ke Malaysia lah, ke tanah Melayu kan. Masa para Semara dulu kebaya nyonya, kebaya ceti macam di Pening kan. Okey, baik, itu sedikit bagaimana baju kebaya ini dibawa ke negara kita Malaysia. Tapi hari ini kita nak tanya Tim, sebagai pembukaannya Tim, baju yang awak pakai kebaya apa ni? Awak ada selendang, kami tak ada selendang. Kena bangun. Awak kena bangun Tim. Kena bangun sama-sama. Okey. Semangat ni. Kalau saya macam saya pakai ni kebaya Bali. Okey. Kalau macam Cik Salikin cakap tadi, kebaya Bali dulunya dia berkemban, tapi sekarang dah evolusi, dah bertukar. Kita pun dah ada orang kata benda dah berubah, kita dah ada camisole, kita dah ada singlet, so kita
mengikut peredaran lah, tak berkemban lah. Ya, okey. Saya tertarik sebenarnya nak tanya dekat tim. Saya boleh katakan tim sebenarnya Ratu Kebaya sebab saya melihat kepada Instagram tim dia memang super klasik. Dan tim sebenarnya kebaya ni untuk pendapat tim sendiri, saya bentuk badan tu sebenarnya perlu atau tidak? Saya meminati tapi saya seram kadang-kadang. Bagaimana sebenarnya kalau tim sendiri? Actually, kita tak payah rasa takut tau untuk kebaya ni. Kebaya ni sebenarnya taklah perlu untuk orang yang berbadan cantik, hourglass je. Saya pun tak hourglass. Cheating je, cheating. So sebenarnya kebaya ni dia datang dengan pelbagai jenis rekaan. So you kena pilih yang bersesuaian dengan tubuh badan you lah. Kita ada kebaya ketat, kita ada kebaya longgar, kita ada kebaya labur. Sedita pun pakai longgar. So tak semestinya kebaya tu is meant to be ketat yang ketat. You ada pelbagai pilihan ikut keselesaan. Okey, dan bercakap mengenai jenis-jenis kebaya ni, mungkin Cik Salikin boleh kongsikanlah. Bila nak membuat pemilihan untuk membeli baju kebaya ataupun mungkin orang nak pakai untuk majlis perkahwinan mereka kan, kebaya yang macam mana sesuai sebenarnya? Macam kalau untuk perkahwinan ni sebenarnya kalau customer saya datang kepada saya ajukan mereka mahukan kebaya pendek atau labur kan. Kalau yang nak pendek tu dia nak tradisional ke contemporary atau ikut evolusi macam mana. Tapi sekarang kalau kebaya moden tu memang banyak juga dan juga kebaya klasik pun dah back to roots. Sekarang banyak orang suka yang kebaya klasik pula. Okey, baik. Mungkin boleh Encik Salikin kongsikan apa baju jenis kebaya yang dipakai oleh model kita. Macam Sugita katakan, okey, yang ini satu kebaya tradisional kan. Cuma saya bagi embellishment dekat ujung lengan dengan ujung tu yang dengan selendang tu songket Terengganu. Dengan selendang pun saya buat tassel sikit. Yang ini kebaya moden lah ya. Yang ini kalau macam nak pengantin nakkan orang kata contem sikit, dia corset dress lah. Yang itu pun songket Terengganu saya pakai dengan French lace ya. Cantik. Macam Hadira pakai. Okey, dia just cantik je. Sesuai untuk pengantin lah. Kalau pengantin sama dia nak pakai wel panjang ke macam mana kan. Baik. Dan dari segi pemilihan fabric ke dahulunya mungkin orang pakai jenis kebaya yang hanya macam kain sarung dan sekarang ni dah ada guna kain songket ataupun macam mana fabric dia songket ni orang-orang dulu orang-orang bangsawan memang dia dah pakai lah macam kebaya-kebaya untuk pakai casual tu dia orang pakailah kebaya cotton kan, kebaya pendek. Dari dulu pun ada kebaya labur pun ada dari segi tekstur dia ada kain kasa, kain benang-benang kapas kan. Manakala kalau majlis-majlis tertentu pun mereka pakai songket juga. Dulu-dulu songket ni untuk orang istana je. Okey, baik. Tim, kalau kita tahu juga tim sebagai kita stylist lah kan. Mengetengahkan orang kata warisan kebaya ni kadang-kadang ada tak tim macam okey kita nak kenakan. Kalau tengok dia tak pernah pakai kebaya tapi nak orang kata mengetengahkan kebaya tu. Ada. Selaku ratu kebaya kan tim. Macam mana sebenarnya penerimaan mereka? Apa mungkin pelanggan-pelanggan ke yang menerima? Macam saya banyak stylekan selebriti. So selalunya setakat yang saya tengok sekarang ni dia orang dah mula menerima. Kalau macam saya bagi idea ataupun macam cadangan macam apa kata majlis ni you pakai kebaya ke kurung ke, dia orang dah mula menerima. Kalau dulu bila macam kalau selebriti nak yang moden saja tapi sekarang dia orang dah mula menerima, dah boleh pakai macam even kalau kadang-kadang majlis-majlis entertainment hiburan pun dia orang dah mengenengahkan macam kebaya, kebaya moden, dia orang dah mula pakai. Tapi Sugi setuju atau tidak? Kalau kita tengok ni kan Vicky yang dikongsikan, tim bukan sahaja hanya daripada atas sampai bawah, dia memang kata memvariasikan. Tapi nampak aura klasik tu dekat situ kan. Apa dia kena sentuhan kebaya dia tu. Tengok tu antara yang mana di mix and match kan lah kan. Tapi tim, saya nak tanya juga, awak sebenarnya mula mencintai kebaya ni adakah sebab ibu awak suka macam mana tu? Boleh kongsikan? Sebenarnya saya memang suka macam benda-benda tradisional sebab arwah mak lah. Sebab dia sepanjang saya hidup dengan dia waktu dia ada, dia memang kalau majlis-majlis dia akan mengenakan kebaya. Saya ada bawa salah satu kebaya dari dia yang hitam ni actually daripada arwah mak saya. Berapa usia dia tu tim? Saya tak sure tapi kalau you tengok dari dekat kebaya ni memang dia tradisional, dia tak bukan jahit mesin ke apa. Okey, saya nak tanya producer, boleh tak kalau kami nak jalan ke sana? Boleh ke? Producer? Okey, boleh. Jom. Jadi jom kita sama-sama. Kita nampaklah sikit kan dia punya apa? Baju. Jom sekali. Jom, Sim, kita nak tengok
Kalahkan kebaya. Oh, betul. Yang ni kebaya saya. Ini kebaya. Okey, nampak. Yang mana tu? Yang hitam yang ini? Yang tu. Okey. Oh, Ya. cantiknya. Wow. So kalau you tengok dia punya detailing, you tengok dia punya joining dekat tangan, dia bukan jahit mesin. Dia betul-betul klasik. Okey. Kalau- Mungkin Kalau nak compare dengan baju you guys pakai sekarang, memang jahit mesin. Ya, Kalau betul. dia memang cantum yang tu. Cantiknya. Dia punya orang kata kekemasan dan kehalusannya tu pun berbeza ya. Kalau kita tengok. Macam Cik Salikin Sugita nak cakap komen, tu ya? baju yang ni lah, ni kebaya pendek, itu kebaya labuh lah. Yang kata nak kebaya labuh tu songkit dia ada embellishment dengan Swarovski kan. Yang ini kebaya moden lah. Kan Fatimah ni? Ya, yang ini dimodernkan. Desain dimodernkan. Nampak? Dia ada songkit dress macam Hadirah pakai tadi. Desain you boleh buat as selendang ataupun veil. Okey, ini boleh yang menarik pelbagaikan perhatian lah. saya adalah selendangnya. Nampak tak selendang ni pendek sahaja. Pendek. Yang kat belakang pun pendek. Ini sahaja. actually saya rasa selendang ni daripada inspiration daripada keringkam kan. Yes. Keringkam dulu-dulu orang pakai pendek je kan. Okey, dia sekadar letak Yes, sahaja letak lah. di atas sanggul gitu. Baik. Bolehlah macam ni saya pakai. Boleh. Kalau ada orang nak kahwin dengan saya, kena Oh, wow. Okey, kalau kita tahu juga Salikin kan di rekaan-rekaan Salikin juga mengetengahkan klasik. Penerimaan orang-orang muda ni bagaimana sebenarnya? Tapi sebab saya dekat hampir 20 tahun kan, pasal orang kata saya suka kata fokuskan dan juga mempertabatkan lagi apa-apa baju tradisional lah, sama ada kebaya, kurung. Saya rasa sekarang ni baguslah sebab pihak tertentu, kerajaan dan swasta dia lebih suka orang kata mewawarkan dan juga mempromosi baju-baju tradisional. Sekarang pun dah banyak macam baguslah. pameran-pameran. Kalau you pergi dekat Stahil, Stahil ada pameran baju Saloma. Ya. Kalau you boleh tengok Ramli tu. Yes. Yang cantik ni adalah sekarang ni orang bukan sahaja memakai baju kebaya untuk majlis-majlis yang besar. Untuk harian pun orang pakai. Betul Macam lah. tim sendiri kan. Tim pakai. Sebab tu saya kata baju-baju pemilihan biasa. kain, tadi kita bincang pemilihan kain pun penting. You kena pilih kain bersesuaian dengan acara dan hari yang you nak pakai lah. Takkan you nak pakai songkit hari biasa kan. Tengok cuaca kan. Tengok cuaca juga sebenarnya. You kena pandai tengok tempat tu, kena pandai tengok majlis apa yang you nak pergi. Tapi tim sendiri kan kalau macam pemakaian tim memang kita tengok luar biasa. Kadang-kadang boleh hari-hari Luar juga biasa, ya? orang kata pelbagai warna dan juga ada tak pernah kawan-kawan ke kata tim tak panas ke tim macam rajinnya nak kena ni apa pandangan tim? Mungkin sebab di kalangan kawan-kawan yang mengenali saya, dia orang tahu saya seorang penata gaya. So of course saya kena tampil presentable lah. Saya nak siap korang, of course saya pun kena siap lah. So dia orang tak adalah isu yang kenapa you nak kena bersiap hari-hari, tak ada. Tapi itu sebenarnya kan orang kata image tim sendiri yang mana dia membawa image tim dan kebaya tak boleh dipisahkan. Betul. Banyak lagi kita nak tanyakan pada dua orang tetamu kita. Tapi sebelum itu Fatin, apa kata kita dengar ataupun kita kongsikan trivia bersama dengan penonton sekalian. Jom. Jom kita dengarkan.
Awak nak teruskan komen awak? Saya orang kata terpegun melihat dia punya rekaan-rekaan. Kalau kita tengok memang cantik kan. Lagi-lagi kalau klasik. Saya memilih untuk lebih klasik lah. Kalau sekarang ini macam plain je, mungkin kita kena letakkan brooch ke dan sebagainya, croissant kan. Okey, hari Jumaat kalau awak bersiaran, stylist akan cuba usahakan. Okey, baik Tim. Mungkin di sini juga kita nak tanya Tim lah kan. Biasanya bila kita sebut kebaya, ramai yang kata kebaya tak nak seksi sebab ada nampak bentuk badan, ataupun ada yang tak selesa sebab tak nak perut aku buncit lah, nampak pinggung aku besar, tak confident kan, tak yakin. Jadi tapi sebenarnya kebaya ni dah berzaman-zaman orang pakai. Jadi mungkin Tim boleh berikan tips ataupun nasihat kepada mereka yang nak pakai tapi tak begitu yakin untuk pakai. Okey, macam kita sebut awal tadi, dia ada pelbagai bentuk kebaya. Dalam masa yang sama juga saya nak nasihatkan sebenarnya pemilihan pakaian dalaman juga penting. Bila you nak pakai, bila you nak pakai sesuatu baju, contohnya kalau you pakai kebaya, mungkin you ada korset, you ada punya innerwear lah yang bersesuaian, yang kalau boleh yang bila you pakai on top tu you dah rasa selesa sebenarnya. Dan innerwear ni juga somehow dia boleh cheating badan kita. Okey, itu tips yang sangat berharga saya rasa kan. Mungkin pemilihan tu bukan saja pada baju tapi keseluruhannya dalam dan juga luaran. Okey, Salikin pula bagaimana kalau kita melihat kepada proses menyediakan baju-baju kurung, baju kurung pahang dan sebagainya, tapi kebaya ni ada lain dan juga rumitnya cabaran-cabarannya. Kebaya dari segi kebaya ni sebenarnya kalau cerita pasal kebaya, technically dengan pembuatan dia dan pemotongan dia juga, rupa bentuk dia pun banyak macam-macam jenis lah. Kalau dia ada kebaya longgar, kebaya ketat, kebaya pesak kan. Kalau macam kebaya, sebab kebaya ni sebab baju tradisional sebenarnya dia boleh orang kata menutup garisan mata ke apa, jadinya bila orang tu nampak dia, orang tu gempal, dia akan nampak slim. Orang slim dia nampak bisi. Sebab dia dari segi macam kita nak pakai kan, macam Fiza pakai ala sendat sikit. Fitting lah. Fatin. Dia rindu Fiza. Pizza dulu ya. Lepas tu macam Segina pakai nampak, Segita pakai loose. Contohlah kan, still comfortable kan. Sangat comfortable. Macam Fatimah nampak, dia tahu body dia cantik sikit, dia pakai. Betul. Tapi actually memang kita boleh, macam selalu saya buat kan, saya tengok bentuk tubuh si pemakai. Macam saya pun bila saya nak menata riaskan seseorang, my client, saya pun kena tengok bentuk badan dia lah. Tak adalah bila badan dia macam tak berapa sesuai nak pakai kebaya ketat, I nak paksa dia. I akan saja benda yang sesuai dengan badan dia. Warna juga macam jenis kain-kain sekarang, kain-kain apa orang kata fabric tempatan, mungkin batik pun memang kita galakkan lagi kan. So saya kata memang just cantik lah. Memang masa dah tiba high time untuk pakai fabric tempatan dan juga orang kata fashion tradisional. Betul. Kalau fashion tradisional ni Sugi kan, dia tak payah berlebih-lebihan. Dia cukup dengan sedikit-sedikit saja aksesorisnya dan juga kita dah boleh bawa dah untuk hari raya dan sebagainya. Fatin, ada seorang bernama Syaharina berkata sanggul Fatin cantik. Di mana sanggul awak? Di mana tu? Dia rahsia. Kita sanggul. Rahsia. Invisible. Pada persoalan. Gelap kalau bila pakai baju kebaya, macam tadi saya cadangan saya kepada makeup artist hari ini, saya nak buat curl sebelahkan sahaja. Tapi cadangan stylist adalah untuk buat rambut saya dalam bentuk sanggul. Jadi bila kita pakai baju kebaya ni, apa yang cantik? Gaya rambut yang cantik. Kalau saya lah, ini pandangan saya ya. Kalau kebaya ni dia cantik kalau you updokan rambut you lah, you naikkan rambut. Sebab tu kalau you tengok orang dulu-dulu pun dia jarang lepas rambut bila pakai kebaya, sebab dia nak bagi ilusi leher you jinjang. That's why dia sanggulkan rambut dia. So sebab tu V, and then nampak leher you panjang lah. Baik, dan kerongsang ni adakah ia wajib kalau kita pakai baju kebaya? Dia pemanis lah, dia bukan wajib. Pelengkap gaya pakaian. Tapi takkanlah nak pergi pasar nak beli barang nak pakai kerongsang kan? Boleh. Tapi cari kerongsang yang sesuai lah. Kan? Tak adalah yang diamond penuh yang kayu, yang banyak kan, banyak stone. Okey, baik. Ada kita ada komen. Ada lagi daripada Syam dan Angah Sugi.
awak dah boleh tukar nama. Nur Suryani. Nampak berbeza bila Sugi mengenakan kebaya. Sugi berwajah baru tanpa sejeri berubah kerana pukulan baju kebaya. Wow. Pertahankanlah warisan persalinan baju Melayu. Persalinan Melayu ni. Betul? Tadi saya dah cakap dengan awak kan. Saya tengok awak banyak kali tadi. Cantik betul. ini orang kata menjadi satu kebanggaan jugalah bagi kita yang membawa tradisi daripada dulu, warisan kita daripada dulu sehingga ke hari ini untuk memakai baju kebaya ini. Dan kalau saya mungkin tim boleh bersetuju dengan saya. Yang ini saya boleh pakai dengan seluar jeans, dengan skirt, boleh saya mix and match kan? Ya, betul. Baik, di penghujung ini mungkin Encik Salikin dan juga tim boleh kongsikan apakah harapan anda supaya lebih ramai lagi generasi baru ni akan memakai baju kebaya. Saya syorkan orang kata satu rumah mesti ada kebaya, kurung, baju kurung dan juga baju tradisional, juga pakaian batik dan songket. Sebab kalau kita tak mulakanlah sebagai kamu ibu-ibu ni kan, tak mulakan, saya rasa memang dah sampai masa untuk mendidik kita bagi orang kata seni budaya pakaian ke tiap-tiap rumah. Betul. Sebab apa kalau macam tim baju arwah ibu tim, saya ada juga baju nenek saya, tapi saya tak muat Salikin. Tak frame kan? Yes, simpan frame. Boleh frame kan? Tak boleh alter. Tak boleh sebab dia memang begitu kecil orang-orang dulu kan. Simpan. Tapi memang nampak dia punya, kalau mungkin sekarang ni mahal lah kot kan. Sebab dia punya halusnya seni dia dulu tu. Sebenarnya kalau you frame kan, you gantung kat rumah pun tu salah satu nilai dia. Satu nilai Saya ada. yang you simpan. Ada, Salikin ada juga. Ada kebaya saya frame. Okey, baik, dan sedikit daripada tim sendirilah harapan tim supaya lebih ramai. Macam saya pun sama, kalau boleh macam tapi nak bagi cadangan pun saya rasa benda tu memang dah tengah buat, which is kita banggalah, kita dapat berbangga diorang dah mula memperkenalkan baju-baju tradisional, dah ada pameran, dah ada macam pertandingan Ratu Cantik semua. Even wanita hari ini pun dah macam nak bagi orang info pasal kebaya dan baju-baju tradisional ni. Tapi tim, kalau tim melihat di luar kan, kadang-kadang fashion yang tim bawakan dengan tradisionalnya, tengok ada orang pakai, tim bangga tak? Sangat bangga. Sebab kan? kalau you perasan, kalau you sendiri hari ni saya tanya kan, kalau kita dah pakai baju tradisional ataupun baju kebaya ni, dia macam seiring dengan kita punya cara lenggok jalan, cara you bawa diri, tiba-tiba jadi sopan. Ya, benar. Tak tahu kenapa tiba-tiba jadi sopan. Selalu hari ini kami sangat sopan, hari-hari pun kami sangat sopan. Baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada Cik Salikin dan juga tim. Terima kasih banyak-banyak hari ini. Dan bagi anda di rumah, kami belum lagi melihat apa-apa gambar daripada anda. Jadi sempat lagi kalau anda nak upload gambar dan tag kami di Facebook ataupun Instagram WHI. Kita nak berehat seketika. Banyak lagi berkenaan dengan evolusi kebaya nak kami kongsikan bersama anda. Terus bersama kami, kita berehat seketika. Wanita hari ini, wanita hari ini. Sang matahari dan sang rembulan berhari-hari bersama-sama. Tidak pun pudar, oh
Iris di sini, Farisha, Hani juga bersama dengan kita. Okey, saya berdiri di sinilah ya. Okey, Fatin ke situ. Baik, wow, adik-adik ni in character ya. Jalan ke depan pun catwalk. Apa khabar? Khabar baik. Khabar baik. Okey, Iris. Betul? Iris. Hani. Oh, Hani yang sana. Okey. Farisha. Okey, jauh. Farisha cantiknya ketiga-tiga anda. Okey. Kita bagi Iris pegang. Bila Farisha dan Hani nak bercakap, anda share mic ya. Okey, kita tanya Iris dulu. Iris, saya tengok awak punya catwalk dengan badan awak melentik dengan baju awak bawa ni. Melentik. Sangat cantik. Iris, mungkin boleh kongsikan sejak bila Iris mula pakai baju kebaya? Sejak saya umur 5-4 tahun. Wow. Sekarang umur awak berapa? 11 tahun. 11 tahun. Wow. Okey. Kalau kita tengok kan dengan apa aksesorisnya, susah tak nak memperagakan? Ada yang susah, ada yang senang. Ada yang susah, ada yang senang, lemah lembut. Lembut ni dia in character. Tim cakap tadi tu memang terus auto. Tapi Sugi ada rindu ke masa zaman program Miss Malaysia dulu? Saya dah retire dah. Awak punya senior tu. Tak. Okey, baik kita tanya kepada Hani. Hani kan? Okey, Hani, umur awak berapa Hani? 10 tahun. 10 tahun. Okey, baik. Mungkin Hani boleh kongsikan pengalaman masuk sebagai ratu cilik kebaya. Ratu kebaya cilik. Ratu kebaya. Banyak. Okey, mungkin kongsikan antara pengalaman awak. Boleh? Pernah buat show ke macam mana tu? Pernah. Kat mana tu? Dekat dalam ni lah. Oh, dalam ni. Okey, kat Sri Pentas dia buat show. Okey, juga. perasaan awak bila buat catwalk tu macam mana awak rasa bila buat catwalk berpakaian baju kebaya ni? Rasa confident. Rasa confident. Tak pernah sekali pun rasa macam gemuruh ke nervous ke, ada tak? Sesekali. Wow. Okey, kita nak jemput juga ibu bapa, ibu-ibu, adik-adik ini. Jom bersama kita juga. Hari ini berkebaya, kita nak tanya ke ibunya juga. Jom kita bersama-sama nak tahu juga macam mana sebenarnya kan kalau okey, kita tanya kepada ibu-ibu yang cukup cantik berpakaian kebaya. Okey, di belakang anak anda lah. Okey. Senang. Okey, baik. Okey, mungkin saya okey. Nama saya Diana, ibu kepada Iris Kisha Medina. Okey. Umur dia 11 tahun. Tak nampaklah kebaya. Kita nak tunjukkan kebayanya. Saya nak suruh ibunya ke hadapan sedikit. Pamerkan kepada penonton. Baik. Okey. Dan ni tu? Nama saya Fiza. Ini anak saya Nurhani Humaira, berusia 10 tahun. Okey, baik. Dan di hujung sana adalah Ibu Farisha. Ibu Farisha, mungkin boleh paskan mic-nya. Kita boleh Nuraini, ibu kepada Farisha. Farisha berumur 10 tahun. Okey, saya nak tanya kepada ibu-ibu Iris, kalau kita tahu kan bagaimana sebenarnya untuk kita nak mengetengahkan, bukanlah nak ajar tapi kita nak bawakan anak-anak ni dengan kebaya untuk mereka lebih berkeyakinan. Adakah ini sebenarnya satu platform untuk bagi mereka lebih yakin? Okey, macam saya sendiri, saya memang suka memakai kebaya sebab saya rasa macam kalau perempuan memang lawak untuk berkebaya, tambah juga dah berkahwin. So saya terapkan untuk anak saya dan Iris, Farisha dengan Hani, kalau apa-apa pertandingan kita akan terapkan untuk ambil yang more kepada tradisional untuk pakai kebaya. Okey. Dan penerimaan mereka bagaimana? Mula-mula diorang dah macam biasa pakai yang lain, tapi bila kita dah suruh, sebab kita Melayu kan, so kita suruh terapkan untuk memakai baju kebaya dengan batik, so nampak macam gadis Melayu lah. Okey, baik. Kalau maksudnya di dekat sini, kalau setiap kali hari raya dan sebagainya, kebaya tu mesti akan ada. Okey, semenjak PKP ni lah, kebaya memang dah jadi viral. Betul. So bila hari raya je memang akan pilih untuk hari kedua ataupun ketiga untuk memakai kebaya ataupun pergi rumah terbuka ke. Saya pasti ada lagi ibu-ibu di rumah kan yang sedang menonton ini dah tak sabar. Mungkin boleh cuba dekat anak-anak mereka kan. Selalu pakai sedondon. Apa kata kita bawakan kebaya pula kat anak-anak dara mereka. Baik Fatin, kita dah dengarkan suara adik Iris dan juga Hani. Farisha belum lagi kita dengar. Farisha dari tadi macam patung awak berdiri tak bergerak pun. Farisha, anda bertiga ni trio Diva Kids, betul? Jadi setiap kali ada show memang akan bertiga ke? Yes, kami memang bertiga je. Jadi catwalk nak buat praktis semua macam mana? Anda buat bersama ke? Bersama juga tapi tak selalu. Kadang ada yang berlatih kat rumah. Okey, kalau adik-adik bertiga ni kan, kalau kita tengok mereka bersolid dan sebagainya, memang suka ataupun bagaimana?
Memang suka sangat sebab boleh nampak lagi cantik. Dia cakap pun ada ni tahu, ada orang kata ada style. Ya, dan anda bertiga bukan sahaja membuat peragaan untuk baju kebaya, tapi tadi saya lihat ada bersempena dengan Hari Merdeka pun ada. Mungkin Ibu Farisha boleh kongsikan sedikit mengenai apa antara fashion show yang pernah mereka mengambil bahagian. Untuk di Wakit ni setiap pertandingan, baju yang ni. Untuk pertandingan macam contoh tema dia bagi ialah songket. Jadi mereka semua akan pakai songket. Okey, kadang-kadang tema Merdeka ni untuk a few sebelum kita Covid kan. Jadi di Wakit ni buat kelainan. Diorang menggunakan badan-badan uniform seperti polis, askar supaya nampak lain daripada lain. Jadinya designer pun Azim Aziz dia buat untuk lain, untuk nampak diorang lain. Dan mereka juga banyak dapat show-show insya-Allah. Lepas Covid ni kita baru start lagi lah. Okey, baiklah. Kalau kita nak tahu juga, kita harapkan lebih ramai lagi kan adik-adik yang mungkin mengetengahkan fashion dan suka berkenaan dengan tradisional ni. Okey. Okey, baik. Terima kasih adik-adik dan juga ibu-ibu anda. Teruskan usaha anda dalam industri peragaan ini. Tak apa, jangan risau. Mereka akan datang lagi, Sugi. Okey, baik Fatin. Kalau bila dengar Pontianak ni saya takut tau. Awak tapi takut awak tak? jangan tak tahu yang mana sebenarnya. Kalau mengikut cerita-cerita dongeng ke mitos, saya tak pastilah. Kalau Pontianak ni selepas mereka menjadi Pontianak, mereka akan jadi yang paling cantik dan mengenakan kebaya. Oh wow. Kalau nak tahu, jom kita saksikan laporan yang disediakan oleh Syifa. Zaman dan juga landscape kehidupan memperlihatkan pelbagai evolusi yang telah pun berlaku dalam rekaan kebaya. Dan apa yang kami kongsikan pada hari ini mungkin sedikit sebanyak dapat menggamit kembali memori anda bagi yang meminati kebaya. Bercakap tentang kebaya ini yang sebenarnya sinonim dengan wanita pada zaman 50-an, 60-an hinggalah ke hari ini, yang mana satu ketika dahulu pakaian kebaya ini juga melambangkan status dan juga kepribadian seseorang wanita itu. Tetapi hari ini kami bukan saja kongsikan kepada anda tentang evolusi kebaya, tetapi apa yang ingin kami bawakan adalah tentang pakaian, makanan dan sesuatu yang menyeramkan di Paku dan Pontianak. Jom! Jangan betulkan kaca TV anda. Memang suasananya begini bila anda melangkahkan kaki masuk ke Paku dan Pontianak ini. Bila anda masuk ke sini, anda seolah-olah berada di satu lokasi yang berbeza dengan suasana yang sedikit gelap dengan alunan muzik, dan anda akan disambut dengan patung yang memakai kebarung ataupun kebaya yang berusia lebih daripada 30 tahun. Tapi nak tahu juga kenapa mereka memilih konsep sebegini? Makanan, gabungan kebaya dan kabarnya ada Pontianak juga untuk dikongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Jom kita tengok, kita intai-intai. Bila kita sebut pasal Pontianak ni dikaitkan dengan macam hantu. Jadi orang kita lebih menggambarkan Pontianak tu menyeramkan. Tapi lupa tentang bahawa bila Pontianak ni kita dipakukan, dia akan menjadi seorang wanita yang cantik kan. Tapi di situ adalah satu konsep yang di mana kita bila kita bawa ke dalam kedai, kita tak nak bawa konsep yang menyeramkan. Kita lebih menekan kepada konsep seni. Kalau tengok jadi sini kita pada arts dan juga pada makanan yang kita persembahkan pada customer. Dan last sekali kita punya ambience lah. Kebaya ni dia sinonim dengan wanita. Dan Pontianak pun yang seperti kita tahu, Pontianak ni memang hantu wanita. Tak ada lagi lelaki yang jadi Pontianak kan. Jadi di sini bila kita dah pilih konsep, kita dah tetapkan apa yang kita nak bawa, kita nak memartabatkan wanita, jadi kita pilih kebaya sebagai salah satu dia punya pemakaian lah. Sebab kebaya ni dah memang sinonim dengan wanita daripada zaman 30 tahun dulu, 40 tahun dulu kan.
selain daripada anda dapat menikmati hidangan yang disediakan, sebenarnya anda juga berpeluang untuk melihat sendiri antara kebaya-kebaya lama yang turut dipamerkan di sini. Dan yang sedang saya lihat ini adalah kebaya liku yang dah pun berusia lebih daripada 30 tahun, yang mana ia digunakan di majlis perkahwinan salah seorang kakak kepada individu yang berada di restoran ini. Selain daripada kebaya liku ni, ada juga kebaya lipat dan juga kebaya-kebaya lain yang mungkin sambil anda datang makan kat sini, anda pun boleh lihat dan belajar tentang jenis-jenis kebaya yang mungkin sebelum ni kita tak tahu pun tentang kewujudannya. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan Fatin. Selepas melihat perkongsian tadi, saya sekarang ni dah tak takut Pontianak. Tapi kalau malam-malam ada wanita cantik berpakaian kebaya, saya takut. Jadi jangan mengurat. Betul. Kena hati-hati. Jangan yang cantik tu, kena hati-hatilah. Okey, tak ada bergurau je. Ini bukan Pontianak. Bukan. Okey, kita dah sampai ke hujung siaran untuk Double Asia. Tapi sebelum tu kita nak bawakan seorang tetamu kita yang mungkin awal-awal tadi tu persembahan, inilah orang kuat di sebalik persembahan itu. Kita nak kenalkan beliau, itu Syafizal Shazli Salihuddin daripada penolong pengarah artistik Nyala Dance Theatre. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Cantik dia, lengkap daripada topi pula sokong tingginya sampai ke capalnya kan. Okey, baik, mungkin Syafizal boleh kongsikan berkaitan, sebelum kita nak berkongsi lebih lanjut mengenai tarian, nak tanya mengenai penggunaan baju kebaya di akademi awak. Alright. Okey, jadi kalau macam penggunaan baju kebaya di dalam kumpulan tarian, secara asasnya lah saya cakap dalam di Malaysia ni memang kita akan gunakan lah, especially terutamanya untuk tarian-tarian joget, inang. So dia bergantung kepada negeri yang kita representkan. Sebagai contohnya, kalau misalnya kalau kita membuat tarian daripada negeri Johor, selalu memang akan pakai kurung lah. Alright. Tapi kalau kita membuat tarian joget ataupun inang, memang kita akan pakai kebaya. Dari segi potongan juga pun dia memberi efek kepada persembahan tu sendiri. Ada satu jenis kebaya tu yang kita selalu pakai juga adalah kebaya yang potong 6. So kembang dia lebih kembang. So jadi pusingan dia akan jadi lebih cantik. Jadi dia punya efek dan impact atas pentas dia tu akan jadi lebih menarik lah. Okey Syah, kalau kita tahu juga macam Sugi katakan tadi, busana tu memang sangat memainkan peranan. Pemilihan Syah bagaimana sebenarnya? Mengikut orang kata peredaran ataupun mengikut kesesuaian penari ataupun bagaimana? Okey, yang paling penting adalah mengikut kesesuaian tarian itu sendiri dan juga efek visual yang kita nak cuba sampaikan pada penonton. Dan of course kalau macam misalnya persembahan itu berkaitan dengan pertandingan, especially lah terutama kalau pertandingan, mestilah kita kena ikut peraturan-peraturan dia tu. Kalau macam pertandingan yang lebih tradisional, dia memang dah bagi tahu lah tradisional. So dia sejenis potongan pun memang kena tradisional, dia punya penampilan pun kena lebih tradisional. And apa yang kita boleh mainkan dari segi kreativiti penampilan itu sendiri adalah dari segi warna dan juga tata rias dia lah. Okey, kalau nyonya kebaya yang Fatin dan saya pakai, boleh buat tarian apa? Sesuai untuk tarian ke tak boleh? Okey. Sikit je. Kalau namanya pun kebaya nyonya, okey, mestilah datangi daripada Melaka. Maksud kita boleh buat tarian inang berbentuk Melaka, daripada Melaka, bawa bakul. Ada bakul, ada bakul. Okey Syah, saya nak tanya juga, kalau untuk persembahan tu kan, Syah memerlukan berapa lama ataupun kumpulan sendiri berapa lama untuk kita nak ambil daripada aspek berlatihnya, pemakaiannya dan sebagainya untuk menjadi lebih sempurna persembahan. Okey, persiapan dia lah. Okey. So bergantung kepada kehendak persembahan tu juga. Misalnya kalau macam persembahan tu, sebagai contohnya kalau persembahan tu adalah persembahan untuk majlis perkahwinan, mungkin dalam 3 tarian sahaja sebagai contoh, mungkin dalam 3 hari kita boleh prepare ataupun lebih kurang daripada itu, bergantung pada kecekapan penari jugalah. Itu yang lebih mustahaknya kan. Baik. Dan Syah mungkin nak kongsikan laman IG kalau ada yang nak belajar menari daripada kumpulan seperti Sugi. Wow. Okey, boleh ikut
IG Nyala, Nyala Dance Theatre. Nyala bermaksud menyala tu kan. Nyala Dance Theatre daripada IG. Boleh juga follow YouTube kami untuk tengok persembahan-persembahan kami lah. Buat masa sekarang ni Nyala Dance Theatre ada memberi kelas asas tarian lah setiap hari Ahad. Dari kecil, umur yang kecil sampai besar? Daripada sekolah rendah sampai mak-mak pun ada juga. Okey, saya sebenarnya Sugi dah tak sabar nak ada muzik-muzik sedikit lah untuk menggayakan dengan kebaya. Begitu dengan Syah juga kan? Okey, selepas ni ada tarian penutup, awak boleh buat tarian. Jom, kita sama-sama lah kot. Dan WHI akan kembali Isnin. Fatin dah tak sabar. Tapi apa pun WHI akan kembali pada hari Isnin dengan topiknya berpisah kasih suami isteri, emosi anak jangan terabai. Ini sangat penting kan. Walaupun ada permasalahan antara suami isteri, tapi anak tu sebenarnya jangan disisihkan. Emosi mereka kena jaga. Apa sahaja masalah, uruskan dengan cara yang terbaik. Terima kasih kerana bersama kami sepanjang 1 jam ini dan terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kita. Terima kasih. Dan juga adik-adik kecil tadi. Jadi selamat berhujung minggu. Jumpa hari Isnin. Jom kita menari. Lafaz Asmara daripada Nyala Dance Theatre. Jom.